Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bar Council ataupun Majlis Peguam akan mengadakan EGM, Mesyuarat Agung Luar Biasa, untuk membincang serangan ke atas judiciary ataupun institusi kehakiman. Mereka kata ada orang-orang yang menyerang hakim di Malaysia, jadi mereka nak protes, mereka nak tindakan diambil terhadap sesiapa sekali yang kritik mana-mana satu hakim ataupun keputusan hakim. Mereka anggap ni sebagai serangan di atas institusi kehakiman. Sekarang ni, apabila kita menyerang seorang, tidak semestinya kita menyerang seluruh institusi. Kita mungkin kritik Ahmad Zahid Hamidi. Tidak semestinya kita ni benci UMNO. Mungkin kita sayang UMNO, tapi kita nampak dah Zahid Hamidi ni merosakkan UMNO. Jadi kita serang Zahid Hamidi kerana kita sayang UMNO, bukan kerana kita benci UMNO. Dan serangan ke atas Ahmad Zahid Hamidi bukan serangan ke atas UMNO. Sebab tindakan UMNO ni, tindakan Ahmad Zahid Hamidi ni menderhaka kepada UMNO. So we are boleh dikatakan menyerang a traitor, penderhaka, dan bukan kita menyerang parti. Anyway, isu Majlis Peguam Bar Council ialah hakim ni malaikat. Jadi kita tak boleh sentuh malaikat. Malaikat ni boleh dikatakan is beyond any bukan saja kesalahan, tapi kritikan. Ini tak betul. Sebab ramai hakim bukan malaikat, setan. Dan saya sendiri ada pengalaman dengan hakim yang berkelakuan syaitan, bukan berkelakuan malaikat. So, tak boleh ke kita kritik ataupun menyerang mana-mana hakim yang yang berlaku kelakuan mereka macam pariah. Kalau hakim ni berlaku atau kelakuan mereka macam pariah, kita boleh serang. Sebab sepatutnya hakim ni mempertahankan rule of law, bukan mereka yang melanggar undang-undang. So saya cerita satu pengalaman saya. Saya ditangkap di bawah ISA tahun 2008. Kali kedua saya ditangkap. Sebelum tu pun saya banyak kali ditangkap dan di-charge. Macam-macam kononnya jenayah lah. Dan jenayah, some of this jenayah yang sebenarnya bukan jenayah. Mereka, pihak kuasa mereka saja kesalahan tersebut. But it's not a crime. Sebab banyak undang-undang ni interpretasi. Kalau mereka kata benda ni salah, salah lah. Walaupun tidak salah. So, kes saya yang ISA yang kedua tu, 2008 tu, first time 2001, saya ditangkap dan dihantar ke Munting. Jadi isteri saya Marina tu, dia file lah habeas corpus untuk saya dibebaskan atas alasan ataupun hujah my detention is illegal. Tak sah. Saya ditahan di bawah kononnya saya telah melakukan satu jenayah, tapi detention saya tu, penahan saya tu tak sah. Jadi lawyer pergilah masuk mahkamah dan argue depan hakim dan beritahu hakim ni tahanan Raja Petra's detention ni is illegal. Melanggar perlembagaan. Bukan saja illegal dari undang-undang, tapi melanggar perlembagaan. It goes against the Constitution of Malaysia. Jadi apabila lawyer saya telah menerangkan, explain, dan hakim setuju. Hakim kata yes. Hakim perintah saya dibebaskan. Apabila saya dibebaskan,
pihak kerajaan file rayuan. They appeal against my release. Mereka nak yang hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam tu, keputusan hakim tu di overturn, diketepikan. Nak istiadat saya ni, tahanan saya ni sah dari segi perlembagaan. So dia orang appeal. Appeal ni pergi ke Mahkamah Persekutuan. Di dalam Mahkamah Persekutuan tu ada 5 hakim. Satu dari hakim tu Augustine Paul. Saya pun file supaya Augustine Paul ni recuse. Saya suruh Augustine Paul ni tarik diri. Sebab penahanan ISA yang pertama 2001 apabila isteri saya file habeas corpus, Augustine Paul hakim. Augustine Paul tolak ni permohonan habeas corpus atas alasan he is a terrorist, he deserves to remain under detention. He is a terrorist. He deserves to remain under detention. Augustine Paul tolak ke tepi permohonan untuk habeas corpus. So, saya kalah. Saya kalah kerana saya mengikut hakim, saya ni dianggap sebagai seorang pengganas, seorang teroris. Jadi tangkapan saya ni, penahanan saya ni sah. So, kes kedua ni, tahun 2008, Augustine Paul, satu dari 5 hakim di Mahkamah Persekutuan. Saya suruhlah Augustine Paul tarik diri kerana dulu kes pertama awak sudah kata saya ni pengganas dan awak reject permohonan saya dan kata biar saya duduk dalam kerana saya ni teroris atau pengganas. So maknanya awak sudah prejudice terhadap saya. Awak sudah istiar saya sebagai pengganas. Jadi saya tak maulah Augustine Paul ni satu dari hakim. Saya minta dia tarik diri, dia tak mau. Jadi saya kata kalau awak tak mau tarik diri, saya nak petition supaya awak remove. Dan mengikut ketua hakim semasa tu, dia 5 orang semua, dia kata dia orang tak setuju. Bila dia orang kata dia orang tak setuju, saya kata saya akan maknanya boycott. Saya akan boycott. Makna saya tidak akan participate, saya tidak akan menyertai perbicaraan ini. Dan saya arah lawyer saya bangun dan kita keluar. Dia orang terkejut. Saya pun bangun. Saya bangun, saya walk off, hakim saya bangun. Hakim kata, korang ni nak pergi mana? Where are you going? Kata arahan dari anak guam saya, arahan dari klien saya, sekira awak tidak mempertimbangkan permohonan kita, maka kita tidak akan participate. Kita tidak akan menyertai kes ini. Kita akan walk off, boycott. Okey, dia kata. Dia orang terkejut ni hakim. Tak pernah berlaku dulu. Kita maknanya sesiapa bangun, keluar dari mahkamah, boycott persidangan trial tersebut. So dia kata, okey, kita akan mempertimbangkan awak punya permohonan. So dia suruh Augustine Paul keluar dari mahkamah, pergi duduk di bilik belakang. Jadi apabila suruh Augustine Paul bangun, pergi duduk di bilik belakang, chambers, dan 4 hakim ni akan bincang permohonan kita. Kita protes. Saya kata mana boleh. Dia kena kalau nak ini 3, 5, 7, 9, 11 kena odd number. Jadi tadi 5 hakim. Bila suruh Augustine Paul keluar, tinggal 4. Mana boleh 4? Kena maknanya kalau Augustine Paul disuruh keluar, maka kena ada hakim baru dipanggil mengganti Augustine Paul supaya jumlah hakim boleh 5. No need, dia kata. Kita 4 orang kita sudah boleh bincang. Dia kata no, cannot. Anyway, 4 hakim tersebut membincang dan selepas bincang mereka panggil Augustine Paul masuk balik ke mahkamah. Augustine Paul masuk balik ke mahkamah. Dia orang umum kata kita sudah bincang permohonan awak dan keputusan kita, Augustine Paul ni tak payah tarik diri. Augustine Paul boleh duduk di dalam panel
5 hakim. So kata cannot. Kita sudah mohon untuk Augustine Paul ditarik diri ataupun get removed, diganti dengan hakim lain, dan maknanya 4 orang hakim membuat keputusan bila sepatutnya kena 5 dan bukan 4, dan keputusan awak ialah awak tidak mempertimbangkan. Jadi saya akan buat permohonan di satu lagi mahkamah persekutuan. I'm going to take this case to another federal court untuk mendapat keputusan bahawasanya keputusan awak 4 hakim ni tak sah. Your decision is illegal. Your decision against the law. And saya nak dapat ruling dari satu mahkamah lain. Go to a new court. Dan saya akan file di dalam court baru untuk declare keputusan awak hari ini illegal. Tidak sah. Hakim kata, you can do what you want. Bila dia cakap macam tu, saya kata, okay, saya beritahu lawyer saya, kita tarik diri dari this court. Kita bawa kes kita ke mahkamah baru, dan kita nak mahkamah baru ni, mahkamah persekutuan declare yang keputusan mahkamah ini tak sah. Jadi habislah cerita di situ. Apabila mereka nampak yang saya ni akan lawan sampai habis, termasuk saya bangun, saya keluar dari mahkamah, saya boycott mahkamah, saya tidak mengiktiraf mahkamah ni, yang mereka sudah terkejut. Jadi appeal tu pun dia orang tidak proceed. Kerajaan tidak proceed dengan appeal untuk pembebasan saya ni declare tak sah. Dia orang issue satu detention order baru. Mereka tahu mereka akan kalah. Mereka tahu kalau mereka appeal ataupun kalau kita bawa kes kita ke mahkamah baru, mereka akan kalah. Dan mereka tidak boleh tahan saya semula. Jadi oleh kerana kecoh dalam mahkamah tu, drama, sikit punya drama, sampai kita bangun, kita boycott dan macam-macam, mereka batalkan dia punya permohonan rayuan ataupun appeal, dan mereka issue detention order ataupun perintah tahanan yang baru. Mereka nak tangkap saya semula, tapi bukan dalam kes lama, kes baru. Bermaknanya kali ketiga mereka akan tangkap saya di bawah RSA, dan saya telah diberi amaran lah. Kali ini dokumen detention order tu mereka semak betul-betul, tak yang macam hari tu. Jadi kalau awak cuba rayu pun awak tidak akan menang. It's an airtight case now they're building against you. And this airtight case ni, mereka dapat awak kali ni, awak tidak akan lepas. Jadi saya dinasihat, saya dinasihat oleh Bukit Aman, okey? Bukan oleh orang biasa. Saya dinasihat oleh Bukit Aman, lebih baik awak keluar dari Malaysia. Kalau awak tak keluar dari Malaysia, awak akan diseret ke Kemunting, awak akan mati dalam Kemunting. Mereka marah sangat-sangat dengan awak sebab awak cabar kerajaan, awak cabar mahkamah, awak boycott mahkamah, dan macam-macam lagi. So they're going to get you. This time, once and for all, they make sure that you tidak akan bebas selama-lamanya. Jadi Bukit Aman sendirilah yang nasihat saya keluar dari Malaysia, jangan bagi dia orang tangkap awak kali ketiga, sebab kali ketiga ni, as they say in America, 3 strikes and you're out. Ini baseball analogy lah. 3 strikes and you're out. And this is going to be my 3rd strike, and this time you're finished. Itulah sebab apa saya sekarang di Manchester dan bukan di Sungai Buloh, tempat masa saya kena tangkap. So the point is, hakim ni haprak banyak, pariah. Dan saya sendiri ada pengalaman dengan hakim macam Augustine Paul tu. Nama Mak Saleh, Augustine Paul. Oh, kalau dengar tu bunyi macam Saint Augustine, Saint Paul. Tapi yang sebenarnya dia tu pariah. Dia pergi ke Pulau Pinang tu, Chaurasta. Orang Pulau Pinang mungkin tahulah Chaurasta, tempat dia orang pergi mabuk. Augustine Paul masa di Pulau Pinang, dia pergi Chaurasta, dia mabuk.
dia kena tumbuk. Dia mabuk, dia kacau orang, dia kena tumbuk, terpelanting dia. Hakim Mahkamah Persekutuan apa benda ni? Pergi Chaurasta, mabuk, bertumbuk di Chaurasta. Pariah yang sebenar. Dan inilah hakim yang saya sendiri ada pengalaman. Saya bergaduh dengan mereka dan mereka tidak ikut undang-undang. Mana boleh hakim ni suruh satu keluar tinggal 4 dan mereka buat keputusan bahawasanya permohonan saya ni ditolak. Ditolak atas keputusan 4 hakim. Jadi janganlah kita ingat ni kalau hakim ni malaikat, tak. Banyak hakim ni syaitan. Dan saya sendiri ada pengalaman dengan hakim, bukan satu ya. Kalau saya nak cerita yang lain ni, video ni akan setengah jam tak habis. So the point is, Majlis Peguam ni, Bar Council ni, mereka nak adakan mesyuarat agung luar biasa, EGM, untuk membincangkan serangan terhadap hakim. Hello, wajar kita serang hakim. Hakim yang berkelakuan macam syaitan, hakim yang perangai macam pariah, perlu kita serang. So, Bar Council ni, yang dimiliki lah, boleh kata dikontrol oleh China dan India kebanyakannya, mereka ni apabila benda ni melibatkan orang yang mereka tak suka, iaitu orang yang tidak bersama Pakatan Harapan, mereka menentang. Pakatan Harapan ni yang sebenar bukan 3 parti. Majlis Peguam ahli pakatan, C4 ahli pakatan, Bersih ahli pakatan. Banyak pertubuhan, persatuan, NGO, pergerakan ahli pakatan. Kalau melibatkan pakatan, mereka protes. Macam mana dengan kezaliman terhadap orang yang bukan pakatan? Mereka diam. Mereka bersuara hanya kerana ini kepentingan politik Pakatan Harapan. Lebih baik Majlis Peguam tu daftar sebagai parti politik, menyertai Pakatan Harapan, bertanding pilihan raya. Barulah betul. Kalau tidak, Bar Council tu is a mockery. Kononnya justice, but not justice. Politics. Assalamualaikum. Salam sejahtera.